Okay, so kita sambung lah yang ni. Nampak kan yang cikgu share? Respon. Nampak. Okay. So kita pergi ni. Apakah itu hukum Faraday? Kita ajar lagi kan hukum Faraday? Okay. Okay, macam mana nak hasilkan arus aruhan? Kamu hanya perlukan apa? Kita hanya perlukan Magnet dengan konduktor. ya, kita hanya perlukan magnet dan konduktor sahaja, okey? Perlukan magnet supaya ada medan magnet yang berubah-ubah kan. Bila berlaku perubahan medan magnet, bolehlah hasilkan arus aruhan, okey? Dan arus aruhan tu nak mengalir kat mana? Dia akan mengalir pada konduktor, okey? Dia akan mengalir dalam konduktor. So perlukan konduktor lah. Okey. So kat sini dia punya ni, okey. Laju gerakan. Magnet ni kalau kita masukkan dengan keadaan yang perlahan, kan kamu masukkan magnet dalam keadaan yang perlahan, arus aruhan yang terhasil adalah kecil sahaja, okey. Arus yang kecil sahaja yang teraruh dalam solenoid. So kalau kita masukkan magnet tu dengan lebih cepat, lebih banyak lah, lebih besar lah dia punya arus aruhan yang terhasil, okey. So magnet tu kena gerak cepat supaya berlaku perubahan medan magnet yang laju lah, yang cepat, barulah terhasil arus aruhan yang banyak. Okey, selain daripada tu apa? Bilangan lilitan. So kalau kamu masukkan dalam solenoid yang ada 10 lilitan je, arus aruhan yang terhasil kecil. Kamu akan nampaklah pesongan jarum galvanometer tu kecil je pesongan dia. Tapi kalau kamu masukkan dalam solenoid yang lilitan dia banyak, ada 20, so arus aruhan yang terhasil dia lebih besar. Okey. Lepas tu kekuatan medan magnet. Kalau menggunakan magnet yang lemah, okey. So arus aruhan yang terhasil pun sikit je lah. Tapi kalau guna magnet yang lebih kuat, okay, macam mana nak buat magnet yang lebih kuat? Dia kata apa ni? Dibuat dengan mengikat 3 magnet bar. Maksudnya kan ada 3 magnet bar. Ni magnet bar. Lepas tu lagi magnet bar, magnet bar. 3 magnet bar tu. Lagi banyak magnet bar lagi bagus lah kan. Kita ikatkan dia. Jadilah magnet yang lebih kuat. Okey, so bila kalau guna magnet yang lebih kuat, terhasillah arus aruhan yang lebih besar. Okey. Faham ni? Faham. Okey, so tiga-tiga faktor ni dia ada dalam ni, dia dalam hukum Faraday. Nama dia hukum Faraday. Okey, hukum Faraday. Okey, hukum Faraday kata apa? Hukum Faraday dia menyatakan bahawa magnitude daya gerak elektrik yang teraruh ataupun nama lain dia arus aruhan lah, okey. Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude daya gerak elektrik ataupun arus lah, okey, arus aruhan dalam suatu konduktor adalah berkadar terus. Dengan perubahan medan magnet. Okey, dengan perubahan medan magnet. Ataupun nama lain dia apa? Flux magnet. Perubahan medan magnet tu ataupun nama lain dia, kamu akan nampak ni perkataan apa? Flux magnet. Flux magnet tu maksudnya medan magnet lah. Okey. So hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude daya gerak elektrik
ataupun inilah arus aluhan ni yang terjadi dalam suatu konduktor, dia berkadar terus dengan perubahan medan magnet. Maksudnya makin laju perubahan medan magnet, makin tinggilah dia punya magnitude arus aluhan. Sebab tu kita gerakkan magnet ni laju lebih cepat lagi bagus supaya perubahan medan magnet tu dia laju. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Kalau guna banyak lilitan solenoid pun perubahan medan magnet tu pun dia akan lebih laju lah. Medan magnet tu dia akan dia lagi banyak berubah lah kalau kamu guna lagi banyak lilitan. Medan magnet tu dia akan perubahan lebih tinggi lah menggunakan banyak lilitan dan juga menggunakan magnet yang lebih kuat. Okey. Faham tak hukum Faraday ni? Faham. Okey, faham. So, cuba tengok video ni. Jadi contohlah nak hasilkan arus aluhan kan. Kamu kena buat medan magnet ni berubah-ubah supaya berlaku perubahan medan magnet. So, magnet tu dia akan bergerak-gerak lah dengan lebih laju. So, kamu tengok ni. Dia bergerak tu. Okey. Bila magnet tu digerakkan dalam solenoid, arus aluhan lebih banyak terhasil dan lagi banyak bilangan lilitan, lagi banyaklah arus aluhan yang terhasil Okey. Lepas tu apa lagi? Okay, next apa? How quickly the magnetic field change kan? Apa ni, so kan medan magnet tu kamu kena ubahkan dia dengan cepat lah. Okay, so lagi banyaklah arus aluhan yang terhasil. Okay, tengok dia buat macam mana ni. Tengok Lita ni. Okay, ni magnet. Kalau dia onkan switch ni, okay, so nanti kan magnet ni memang ada medan magnet kan. Kalau dia onkan switch, nanti apa jadi pada konduktor yang gegelung-gegelung tu? Dia akan jadi medan magnet juga, betul tak? So kan dia akan berlaku perubahan medan magnet macam ni tengok. So kan dia nak bagi medan magnet tu berubah macam mana dia buat on off Dita tu supaya arus tu terhasil. Faham tak Dita ni? Respon. Faham. Dia on off Dita tu supaya medan magnet tu boleh berubah-ubah. On off. So cara macam ni pun boleh terhasil arus aluhan. Sekejap, sebenarnya kan tunjuk okey, ni magnet. Okey, magnet ni memang ada medan magnet kan. Okey, lepas tu kalau arus ni, kalau kita onkan switch, nanti arus tu mengalir dalam gegelung solenoid ni. Nanti gegelung ni pun ada juga medan magnet. Okey, dia pun ada juga medan magnet dia. So kan medan magnet dia akan berubah-ubah tau. Okey, medan magnet tu berubah-ubah sebab dia on off Lita tu. Medan magnet tu berubah-ubah. So dia on off Lita. So boleh terhasil arus aluhan. Yang ni apa? Yang ni pun magnet juga ni magnet. Ni magnet north, ni magnet south. So dia buat apa magnet ni? Dia buatlah medan magnet tu berubah kan. Dia gerak-gerakkan magnet tu. Okey. Janji medan magnet tu kena berubah-ubah. Dia tak boleh statik barulah terhasil arus aluhan. Okey, kamu tengok ni apa ni? Dia punya semua pula. Okey ni credit card. Kan kau pernah tengok kan credit card? Macam mana credit card dia function? Okey, belakang credit card ni dia ada magnet tau. Ni magnetized region tu. Kan nampak kan? Ni. Ya, dia ada ni semua magnet ni magnetized region ni. Ni semua magnet. Okey. So dia buat apa? Dekat sinilah. Belakang credit card tu dia ada bahagian magnet tu. Okey. So kan nanti kan dia swipe pada mesin ni. Okey. Bila dia swipe pada mesin ni, kalau dia bila dia swipe, kita tengok lah video ni jap. Macam ni lah. Bila dia swipe,
Okay, medan magnet tu dia swipe. So medan magnet tu dia akan hasilkan arus aluhan. Dia mengalirlah pada gegelung konduktor ni. Okay. So jarum ni terpesong. So arus tu terhasil lah kan. Maksudnya kalau jarum terpesong, arus dah terhasil. Okay. Okay, mana lagi bagus? Nak swipe slow ke nak swipe laju? Respon. Laju. Ya, swipe laju Kalau lah cashier tu dia swipe slow, nanti mesin ni dia tak boleh nak baca Dia tak boleh nak baca credit card tu. So bila dia tak boleh baca, sebab dia swipe slow. Sebab itulah kita kena swipe dia laju, okey? Laju supaya arus aluhan tu terhasil banyak. Jadi mesin pun boleh baca. So good swipe. Macam tu. Okey. So boleh faham tak credit card ni? Boleh? Faham pasal credit card? Faham. So kalau korang kerja kat cashier kan nanti kan part time kan. Lepas result, nak tunggu result SPM ke kan, tiba-tiba nak kerja cashier. Make sure kamu bila swipe credit card tu swipe laju Kalau kamu swipe slow macam tu, mesin ni tak boleh baca, bukan sebab mesin ni rosak, tapi cara kamu swipe tu slow sangat. So make sure bila swipe tu kena laju macam ni, okay, barulah boleh baca, okay. Barulah mesin ni boleh on, okay, sebab arus terhasilkan daripada gerakan magnet yang laju, okay. Okay, tu contohlah. Okay, next. Okay, so kat sini kita ada, disebabkan kita boleh hasilkan arus aluhan daripada magnet sahaja. Jadi arus aluhan ni kita bolehlah buat arus ulang alik. Okey, kita boleh buat arus ulang alik. Macam mana nak buat arus ulang alik? Kita perlukan ni gegelung. Okey, ni gegelung. Gegelung yang dibuat daripada okey, kamu rasa gegelung ni dibuat daripada bahan apa ni? Mestilah bahan konduktor kan? Konduktor apa? Respon. Konduktor apa yang paling bagus? Dalam banyak konduktor apa yang paling bagus? Kuprum. Ya, konduktor kuprum. Okay. So kan gegelung ni dibuat daripada kuprum. Gegelung ni dibuat daripada kuprum. So gegelung ni nak buat arus ulang alik. Ni arus ulang alik Dia punya short form dia AU. Kalau dalam English AC. Alternating current. Okay. So nak buat arus ulang alik, kita perlukan gegelung yang kaki panjang. Ni. Okay, kita perlukan gegelung yang kaki panjang dan juga yang kaki pendek. Sebab apa? Sebab kita nak buat yang kaki pendek tu kita nak letak pada gegelung yang pertama ni. Yang kaki panjang kita nak letak kepada gegelung yang kedua. So nak buat arus ulang alik, mesti ada dua gelang. Kita panggil ni gelang. Okay, kita panggil ni gelang gelincir. So kita ada dua gelang gelincir. Satu kaki pendek pada gelang yang pertama, yang kaki panjang pada gelang gelincir yang kedua. So ada dua gelang gelincir lah untuk hasilkan arus ulang alik. Dan gegelung tu mesti kaki pendek satu, kaki panjang satu. Okay. So macam mana nak hasilkan arus ulang alik ni? Okay. Jadi kat sini kita perlukan ni lah konduktor gegelung ni, dan kita perlukan penting apa? Magnet. Okay. Okay. So macam mana dia punya prinsip kerja dia? Prinsip kerja dia macam ni. Okay, kamu tengok first step ni. Okay, kejap. Jom nak ulang balik. Okay. Yang tadi tu, okay, medan magnet. Kan ni north ni south. Okay, medan magnet north to south ke south to north? Respon. Medan magnet. Utara ke selatan? Selatan ke utara? Utara ke selatan. Ni ya, utara ke selatan ni medan magnet. Okay, sekarang ni kan magnet ni dia kan statik je tau. Kita takkan ubah lah magnet ni. So macam mana nak bagi medan magnet ni berlaku perubahan? Macam mana? Kita kena buat apa? Respon.
Macam nak bagi medan magnet ni berlaku perubahan? Magnet sekarang ni tengah statik ni. Dia tengah statik je kan. So medan magnet pun statik je lah. Okay, macam nak bagi medan magnet ni ada berlaku perubahan? Kita buat apa? Kita potong dia. Okay, kita buatlah pemotongan medan magnet. So kan gegelung ni kita akan pusingkan. Gegelung ni kita akan pusingkan supaya berlakulah pemotongan medan magnet. So bila berlaku pemotongan medan magnet, terhasil apa? Respon. Arus. Ya, terhasillah arus nama special dia arus aruhan kan. Terhasillah arus aruhan. So kamu kena pusingkan gegelung ni Okey. So kamu kena pusingkan, jadi kan inilah cara nak pusingkan dia. Okey, kamu tengok ini. Okey, waktu ni apa jadi? Yang first step ni. Okey. Yang ni kaki pendek Ni kaki pendek ni yang AB. Yang kaki panjang ni yang BC. Ni kaki panjang dia. Okey. So waktu ni apa jadi? Waktu ni kan arus aruhan tak terhasil Sebab apa? Sebab kamu tengok ni medan magnet kan north to south kan, utara ke selatan. Ni medan magnet. Lepas tu daya, kamu tengok daya gegelung ni. Dia nak tolak ke sana kan. Dia nak tolak ke kanan. Cikgu buat kan, tolak ke kanan ni. So daya dengan medan magnet tu selari. Bila selari, terhasil tak arus? Respon. Tak terhasil. Tak terhasil Okay, betul. Sekejap, apa ni? Kalau kita nak tahu arus aruhan yang terhasil, kita pakai tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kanan. Ya, kita pakai tangan kanan So, kamu pun mana ke? Ya, cikgu. Cikgu buat video je. Nampak kan? Nampak tak cikgu? Cikgu. Nampak. Okey, kau nampak. Okey, so pakai tangan kanan. Ni tangan kanan. Nak tahu arah arus kan? Okey, so kalau tangan kiri apa? Tangan kiri nak tahu arah daya. Ya, tangan kiri nak tahu arah daya. Kalau tangan kanan nak tahu arah arus. So, kamu tembak setan macam ni, tembak setan. Lepas tu kan daya kita nak pusingkan gegelung. Kamu bayangkanlah cikgu punya kalkulator ni gegelung kan. Sekarang ni dia dalam keadaan macam ni tau. Macam kan ni gegelung Sekarang ni gegelung ni kan dia nak ke kanan. Dia nak ke, cikgu pusing kan cikgu nak gerak dia ke kanan, gerak ke kanan macam tu, ke kanan. So bila daya tu nak gerak ke kanan, sekarang ni tembak setan ni, daya ni nak gerak ke kanan. So dia ke kanan. Bila ke kanan, apa jadi dengan daya dengan medan magnet ni? Selari tak? Selari. Bila dah selari, ada tak rupa macam tangan kanan Fleming? Tak ada kan? Tak ada. Tangan kanan Fleming dia mesti apa? Ni daya ibu jari ni, daya dengan medan magnet ni mesti 90 darjah. Kalau selari, tak adalah rupa tangan kanan Fleming. Jadi tak adalah terhasil arus Waktu ni tak terhasil arus sebab ibu jari dengan daya dengan medan magnet ni dia selari. So waktu ni tak terhasil arus Tak terhasil arus. Okey. Lepas tu tu maksudnya waktu ni kan, waktu gegelung macam ni tak terhasil arus. Okey, apa jadi bila dia dah pusing macam ni? Okey, bayangkan yang atas ni AB, yang bawah ni apa? Bawah mana? DC. Bawah ni DC. Okey, bayangkan yang AB tu dia AB pergi bawah, DC pergi atas kan? AB pergi bawah, DC pergi atas. AB pergi bawah, DC pergi atas. Okey, apa jadi? AB pergi bawah. Okey, AB pergi bawah. Tengok ni, AB pergi bawah yang ni kan. Okey, so macam mana dia punya arah arus dia? Okey, so kamu pun tembak setan. Lepas tu tengok AB pergi bawah kan? AB pergi bawah. Macam apa? Tangan cikgu ni. Okey, tembak. Aduh. Okey, ni tembak setan. Lepas tu daya dia pergi bawah. So bila daya pergi bawah, arus dia menghadap mana?
dia menghadap diri kita, betul tak? Betul. Dia menghadap ibu apa ni, jari yang ketiga ni dia menghadap diri kita. So bila menghadap diri kita, sebab itulah arus dia menghadap diri kita. Okey, ni menghadap diri kita, menghadap diri kita. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni pula. Yang CD pula. CD tu okey ni tembak setan. Okey, CD tu ke atas. Bila ke atas, so tengok jari arus. Jari arus tu menghadap mana? Dia menghadap ke depan. Menghadap keluar kan, menghadap ke depan. So sebab tu dia menghadap ke depan. Dia menghadap ke depan. Okey. Macam tu. Tu. Okey. So macam itulah dia. Jadi kan, dah balik. Okey, so arus dia okey, AB ni macam ni. Okey, so dia mengalir macam mana ni? Dan CD ke sini ke depan. AB yang menghadap diri kita kan. Okey, so arus dia mengalir. Okey, tengok AB dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Dia pergi kat kaki pendek kan. Dia kaki pendek. So dia kaki pendek dia buat apa? Dia pergi sini. Gelang gelincir yang pertama ni pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. So nanti jarum tu terpesong ke kanan, betul tak? Dalam ni apa ni? Oh, ni KPSM. Betulkan lagi kejap. Betulkan balik gambar manometer tu. Okey, arus dia ke sini. Arus dia ke kanan. Okay, kalau arus dia ke kanan, elektron ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Ya, ke kiri. So jarum dia ke kiri betul kalau balik itu. Okey. So arus dia mengalir sini, 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 sini. Dah. Okey, so jarum dia ke kiri. Yang ni jarum dia ke kiri, okey. Okey. Lepas tu, okey, tadi mula macam ni tak ada arus kan? Bila macam ni ada arus. So jarum dia terpesong ke kiri. Okey, lepas tu dia pusing macam ni pula balik. Pusing balik menegak macam ni. Ada tak arus buat macam ni? Tak ada. Tak ada kan? Tadi mula ni tak ada arus. Lepas tu dia pusing. Sini ada arus. Lepas tu dia pusing macam ni. Tak ada arus. Sebab apa? Sebab daya. Ni. Daya apa ni? Tembak setan. Daya dia apa? Daya dia Lari. Selari dengan medan magnet. So waktu ni tak ada arus tak ada arus. Okey. Lepas tu bila lepas tu tak ada arus, lepas tu dia pusing pula kat macam ni. Pusing macam ni. So bila dia pusing macam ni, jadi apa? Waktu ni apa? CD dia ke bawah. Kan? CD dia ke bawah, AB ke atas kan? AB dia ke atas. Okey, jadi waktu ni apa jadi pula? Okay, tengok CD ni. So tembak setan, CD tu ke bawah. Jadi arus dia menghadap diri kita kan? Betul? Korang buat ke tak ni? Respon. Betul. Betul tembak setan ni ke bawah. Daya CD tu ke bawah. So jari arus tu menghadap diri kita. So dia menghadap diri kita lah. Okey, yang AB ni pula. AB ni. Ni tembak setan. AB dia ke atas kan. So jari arus tu menghala ke mana? Menghala ke luar. Menghala ke depan kan. Menghala ke luar. Okey, jadi dia punya arus dia mengalir macam ni lah. Okey, CD dia mengalir sini, dia sini, dia kaki panjang. Kali ni CD ni kaki panjang. So kaki panjang dia pergi sini, pergi sini lah, pergi sini. So arus dia ke kanan. So kalau arus dia ke kanan, elektron ke mana? Kiri. Ya, elektron ke kiri So jarum tu akan terpesong ke arus ke kanan, arus ke kiri. So elektron ke kanan, jadi jarum dia terpesong ke kanan, okey, ke kanan. So ni arus kan. Sebab itulah gegelung ni dia buat satu kaki pendek, satu kaki panjang supaya terhasillah arus yang sekejap jarum tu apa? Terpesong ke kiri, sekejap jarum dia terpesong ke kanan kan. Maksudnya arus tu sekejap mengalir ke kanan, sekejap mengalir ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Setiap kali dia berpusing. So nama dia arus ulang alik. Boleh? Faham ni?
Faham. Faham kan? Itulah salah satu itulah sebabnya perjana arus ulang-alik ni terdiri daripada kaki pendek dan kaki panjang dan dia ada 2 gelang gelincir supaya dia hasilkan arus sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nama dia arus ulang-alik. Okey, so itu arus ulang-alik. Kalau arus terus pula. Okey, kejap. Tengok balik ni. Ni dia punya graf ni. Okey, tengok ini Ni waktu apa? Ni waktu kegelung dia macam ni kan. Macam ni. Menegak macam ni. So kalau macam ni, ada tak arus ulang-alik? Respon. Tak ada. Waktu ni tak ada kan. Sebab waktu ni apa? Daya selari dengan medan magnet. Sebab itulah arus dia kosong kat sini. So bila dia pusing macam ni, barulah ada arus kan. Bila dia pusing balik macam ni, ada arus tak? Tak ada. Tak ada sebab tu dia kosong kat sini lah. Tak ada arus. Tak ada arus. Lepas tu dia pusing macam ni balik. Ada arus. Ada arus. Tapi waktu ni dia dah tukar arah kan. Kalau macam tadi, macam ni dia arus dia ke kanan. Ke kanan. Kalau waktu ni arus dia ke kiri. So kita buatlah graf dia ke bawah kan. Nak tunjuk dia berlainan arah kan. Ke kiri. So bila dia ni balik macam ni, tak ada arus. Tak ada arus So graf dia macam ni lah. Ke atas dan ke bawah. Maksudnya arus dia sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Tu nama dia arus ulang-alik. Okey. Kalau nak buat arus terus. Okey, arus terus. Arus terus dia dua-dua kaki sama sama panjang. Dua-dua kaki sama panjang. Dan dia tak ada gelang gelincir, tak ada dia cuma sambung dengan commutator. Okey, so macam nak hasilkan arus aruhan, samalah medan magnet ni kita kena potong dia kena potongkan dia. So gegelung tu kita kena potonglah medan magnet tu, kita kena pusingkan gegelung ni supaya medan magnet tu dipotong so dia berubahlah medan magnet tu kan, dipotong. Okey, jadi terhasillah arus aruhan. So tengok macam mana dia buat. Okey, jap lah cikgu punya. Baik. So cikgu nak kecilkan ni dah. Okey. So kita tengoklah sama je macam tadi. Okey, ni medan magnet north to south kan, utara ke selatan. Okey, so tengok gegelung ni kalau dalam keadaan macam ni, ada tak arus aruhan waktu ni? Tak ada. Tak ada sebab apa? Sebab waktu ni kan ni tembak setan, lepas tu daya dia ke kanan kan. So daya dengan medan magnet selari. So tak adalah terhasil arus aruhan tak ada. So tak terhasil lah. Tak ada arus tak ada arus aruhan. Okey, yang ni dia sebenarnya kamu nak tulis arus aruhan apa boleh, nak tulis arus je pun boleh tak ada masalah. Okey, yang ni lah. Okey, waktu ni pula. Okey, waktu ni apa? Ni kan medan magnet north to south. Okey. So kamu tengok yang bahagian bahagian AB ni. Okey, ni AB. Okey, ni AB. Okey. So AB okey. So kita tembak setan. Tak nampak Cikgu punya magnet soft tu. Besar sangat ni je. Macam nak cikgu nak ni. Dah. Korang tahulah kan tu magnet soft. Okey, so tembak setan. Okey, lepas tu daya dia ke mana? Tengok AB, daya dia ke atas ke bawah? Bawah. Ke bawah. Okey, ke bawah. So bila ke bawah, arus dia menghadap diri kita. Okey. Sebab itulah arus dia menghadap diri kita. Okey, menghadap diri kita. Okey, yang CD pula. Okey, tembak setan. CD tu daya dia ke atas. Jadi arus dia ke mana? Respon. Keluar. Keluar. Okey, keluar. Jadi dia punya arus dia mengalir macam mana? Dia mengalir lah. Okey, ni mengalir, dia mengalir. Lepas tu dia mengalir sini, lepas tu dia mengalir sini, dia mengalir sini. Dia mengalir lah sini. Dia mengalir. Okey, dia mengalir.
Maksudnya arus tu dia mengalir apa? Dia mengalir ke kiri kan? Dia mengalir ke kiri. Okey. Kalau dia mengalir ke kiri, apa pasal dia letak galvanometer ni kat sini Susah pula nak tengok. Okey, kamu tahulah kalau arus dia ke kiri, jarum elektron apa? Elektron ke mana? Kanan. Elektron ke kanan. So jarum galvanometer tu akan terpesong ke kanan. Okey, lepas tu next step. Ya, susah mana ni. Okey, next step pula. Okey, tadi kan ni waktu ni tak ada arus. Okey, pusing ni ada arus. Lepas tu dia pusing lagi balik macam ni. Bila pusing macam ni balik, tak ada. Ada arus tak waktu ni? Lepas tu gegelung tu menegak. Ada arus tak? Respon. Tak ada. Tak ada waktu gegelung ni. Waktu gegelung menegak kan tadi dia menegak. Dia pusing. Lepas tu dia menegak balik. Okay, waktu dia menegak tak ada arus Tak ada arus. Sebab apa? Waktu ni medan magnet dia. Daya je kan. Kalau daya dia ke kanan, medan magnet pun ke kanan juga kan. Jadi daya dengan medan magnet dia selari. So bila selari tak ada arus. Lepas tu bila dia pusing balik macam ni. Pusing balik macam ni. Ada arus tak? Ada. Waktu ni ada arus So samalah cara dia. Okay, tadi yang tadi tu AB kan dekat sini. Lepas dah pusing. Sekarang CD pula kat sini. So CD arah arus dia macam mana? Samalah tembak setan. Daya dia ke bawah. So arus dia menghadap diri kita kan. So menghadap diri kita. Yang ni pula AB ni pula tembak setan. Daya dia ke atas. So arus dia menghala ke depan kan. So dia punya arah arus dia mengalir macam ni kan. Mengalir. Sama juga dia mengalir ke kiri juga. Sama juga macam tadi. Okay. Sama juga macam tadi. Dia mengalir ke kiri juga. Jadi kat sini apa? Arah arus dia berubah tak? Respon. Tak. Tak arah arus dia tak berubah. Dia satu hala je. So bila satu hala je, kita panggil dia arus terus. Okay. Kita panggil arus terus. So kalau kamu tengok graf, dia macam itulah. Waktu dia menegak ni, gegelung menegak tak ada arus. Bila dia pusing, ada arus. Bila dia pusing menegak balik, tak ada arus. Bila dia pusing, ada arus. Tapi arah arus dia sama kan. Sama yang tadi, ke kiri juga kan. Arah arus dia sama. So kita buat belah atas je lah. Okay, belah atas saja. Sebab sama arah. Lepas tu bila ke sini balik, tak ada arus. So dia akan macam tu lah. Tu namanya arus terus. Dah less than 1 minit dah. Kan cikgu bagi hal 5 baru. Sekejap Okay. Sekarang ni, antara arus ulang alik dengan arus terus. Mana lebih bagus? Respon. Arus terus. Terus. Kenapa kamu jawab arus terus lebih bagus? Sebab apa? Sebab? Kenapa kamu rasa arus terus lebih bagus? Apa dia? Arus dia konsisten. Arus dia konsisten. Okay. Ya, arus dia konsisten. So dia bagus untuk apa sebenarnya? Untuk alat ni lah, untuk alat elektronik Maksud kamu alat elektronik ke? Alat elektronik kat rumah